Okey, baik. Kita hari ni nak tengok subjek sirah Subjek sirah. Baik, kita nak tengok dulu apa yang kita nak belajar hari ni. Okey, ni dia. Ni kawan-kawan kamu ni. Tengok muka masing-masing. Okey. Baik. Kita nak tengok pelajaran sirah, iaitu sirah tahun 3 lah. Okey, sirah tahun 3. Okey. Itu pelantikan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Pelantikan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Hari tu kita dah belajar kan? Kita dah belajar macam mana Nabi Muhammad terima wahyu. Okey, Nabi Muhammad terima wahyu daripada malaikat Jibril. Okey. Okey, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Nabi Muhammad terima dekat Gua Hira, betul tak? Dekat Gua Hira. Dan sekarang apa jadi? Kita nak tengok episod kedua lah ibaratnya. Kita nak tengok apa jadi lepas Nabi Muhammad dah terima wahyu tu. Okey, Muhammad dah terima wahyu, apa jadi dekat Nabi Muhammad sendiri dengan masyarakat Arab khususnya. Baik. So terus ada dakwah. Bila Nabi Muhammad dah terima wahyu, okey, dalam wahyu tu kata dia suruh Nabi Muhammad buat dakwah. Okey, dan dakwah tu dakwah di Mekah lah. Dakwah di Mekah. Dan dakwah di Mekah ini terbahagi kepada dua. Okey, iaitu dakwah secara rahsia dan dakwah secara terbuka. Okey. Dakwah secara rahsia dan dakwah secara terbuka. Okey, kita nak tengok apa beza dakwah secara rahsia dengan dakwah secara terbuka ni. Okey, dakwah secara rahsia ni maksudnya sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad berdakwah, dia ajak orang-orang Mekah masuk Islam, tapi secara sembunyi, maksudnya bukan terang-terangan. Okey, berapa lama dakwah secara rahsia ni, senyap-senyap ni? Okey, selama 3 tahun. Okey, selama 3 tahun. Baik. Selama 3 tahun di Darul Arqam. Darul Arqam ni rumah sahabat lah. Okey, dipilih ni sebagai tempat dia pun nak bermesyuarat, tempat dia pun nak berbincang, tempat dia pun nak menyebarkan Islam. Okey, selama 3 tahun Darul Arqam. So siapa yang terlibat dalam dakwah secara rahsia ni? Okey, adalah ahli keluarga dan sahabat terdekat. Maksudnya mula-mula Rasulullah sampaikan Islam, mula-mula Nabi Muhammad sampaikan Islam, okey, digunakan dakwah secara rahsia selama 3 tahun. Lepas tu siapa golongan-golongan yang terlibat tu? Adalah ahli keluarga dan sahabat terdekat. Maksudnya Rasulullah SAW dia tak bagi tahu dekat orang lain lagi. Dia bagi tahu dekat isteri dia, Siti Khadijah, bagi tahu dekat Abu Bakar, sahabat dia bagi tahu dekat geng-geng dia dulu. Okey, sahabat handai, keluarga, adik-beradik, sepupu, saudara. Okey, mula-mula Rasulullah dapat Islam tu, Rasulullah bagi tahu dekat adik-beradik dulu. Kan? Sebab itulah yang paling dekat. Okey. So bila Rasulullah dah kuat, bila bilangan umat Islam pun dah makin ramai, okey, lepas tu satu lagi dapat perintah daripada Allah SWT untuk buat dakwah secara terbuka. Makanya Nabi Muhammad pun buatlah dakwah secara terbuka. Terbuka tu maksudnya terang-terangan, seluruh penduduk Mekah tahu. Okay, bila dah tahu, itu yang kena ancaman tu. Okay, kena ancaman bunuh, macam-macam orang nak serang, macam-macam orang nak pukul, kan. So bila Rasulullah buat dakwah secara terbuka ni berapa tahun? 10 tahun. Di Bukit Sofa. Bukit Sofa ni Rasulullah buat pengumuman. Kan, semua kaum mendapat tentangan. Ini nota lah. Okay, nota supaya kamu boleh tengok, kamu boleh baca. Okay, waktu Rasulullah buat dakwah secara rahsia, tak dapat tentangan lagi. Sebab dia senyap-senyap. Tapi bila Rasulullah buat dakwah secara terbuka, ramailah pula yang menentang. Terutamanya siapa? Terutamanya kaum musyrikin Mekah. Okay, yang tak nak terima Islam. Baik, kita tengok. So kita dah tahu dakwah di Mekah ada dua. Iaitu secara rahsia, okay, selama 3 tahun. Lepas tu secara terbuka selama 10 tahun. Maksudnya mula-mula rahsia dulu. Lepas dah rahsia, dah kuat, orang Islam dah ramai,
dia pergi ke dakwah secara terbuka. Okey. Ini dakwah secara rahsia. Pada mulanya Nabi Muhammad berdakwah secara rahsia seperti yang diperintahkan oleh Allah dalam surah Mudassir. Kan? Wahai orang yang muslimun, bangunlah dan berilah peringatan. Hendaklah engkau agungkan Tuhanmu. Hendaklah engkau bersihkan pakaianmu. Segala perbuatan dosa hendaklah engkau jauhi dan janganlah memberi kerana hendak beroleh lebih banyak. So ayat ini, ayat inilah yang menyuruh Rasulullah SAW buat dakwah secara rahsia. Dakwah ni apa? Dakwah ni sampai kan. Suruh dakwah orang masuk Islam lah. Okey. Suruh dakwah orang masuk Islam, tapi secara rahsia. Baik, kita tengok lagi. Ni dakwah secara rahsia. Apa yang terlibat? Rasulullah berdakwah kepada kaum keluarga dan sahabat secara rahsia. Kita nak tengok. Bila dah secara rahsia, siapa ni geng-geng ni? Siapa yang pertama yang memeluk Islam? Tu dia. Kalau kita tengok wanita adalah isteri Rasulullah SAW sendiri. Isteri Nabi sendirilah. Siapa nama isteri dia? Isteri Nabi Muhammad siapa? Nama dia adalah Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid. Ini isteri Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah orang pertama yang memeluk Islam. Yang memeluk Islam. Lepas tu lelaki. Lepas Rasulullah dah berjaya dakwah Islam itu kepada isteri dia, dia pergi kepada sahabat dia pula. Siapa? Lelakinya itu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, iaitu khalifah awal, ataupun orang panggil apa? Perdana Menteri awal. Selepas Rasulullah wafat, selepas Rasulullah meninggal, lepas Rasulullah meninggal, yang jadi khalifah ataupun yang jadi Perdana Menteri dekat Mekah tu, lepas Rasulullah dah meninggal, siapa? Inilah nama dia, Abu Bakar As-Siddiq. Tapi zaman dulu tak panggil Perdana Menteri kan. Zaman dulu kita panggil Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kita tengok pula. Siapa kanak-kanak yang pertama peluk Islam? Kanak-kanak yang pertama peluk Islam adalah Ali bin Abu Talib. Ali ni. Ali ni jadi khalifah keempat nanti. Ini satu. Nombor dua adalah Umar Al-Khattab. Nombor tiga Usman Affan. Nama tak ada dekat sini. Nombor empat ni Ali bin Abi Talib. Tapi waktu Islam sampai tu, waktu Rasulullah dakwah Islam dekat mereka ni, Ali tu masih jadi kanak-kanak lagi. Ali bin Abu Talib ni masih kanak-kanak lagi. Boleh faham So wanita pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Lelaki pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kanak-kanak pertama adalah Ali bin Abu Talib. Kanak-kanak kecil lagi. Kan? Lepas tu hamba yang pertama. Hamba ni apa? Hamba ni maksudnya orang suruhan. Zaman dulu ada golongan yang kita panggil hamba. So yang kita boleh suruh dia buat itu, buat ini. Kan kita bayar duit kat dia. Hamba ni kena ikut je apa yang tuan dia nak. Tapi zaman sekarang dia tak hamba. Zaman sekarang tak ada dah. So hamba yang peluk Islam pertama sekali adalah nama Zaid bin Harisah. Wanita pertama Khadijah Khuwailid. Lelaki pertama Abu Bakar As-Siddiq. Kanak-kanak pertama Ali bin Abu Talib. Hamba yang pertama Zaid bin Harisah. Nama-nama ni kena ingat dan hafal. Orang-orang pertama yang peluk Islam. Baik, kita tengok lagi apa ada. Dakwah secara rahsia. Lepas ada dakwah secara terbuka, Nabi kena dakwah secara rahsia pula. Secara rahsia. Menyeru beribadah kepada Allah, bersikap lemah lembut sesama manusia, bersatu padu dan memberhentikan perang. Nabi berdakwah dan ibadah secara sembunyi kerana ajaran Islam bertentangan dengan amalan masyarakat Arab. Mula-mula Rasulullah berdakwah secara sembunyi sebab apa? Sebab ajaran Islam ni bertentanganlah dengan amalan masyarakat Arab. Kan? Ajaran Islam suruh buat baik, jangan tipu, jangan bunuh perempuan, apa lagi? Kena apa lagi? Kena solat, kan? Kena pakai tudung. Tiba-tiba amalan masyarakat Arab ni lain.
Orang masyarakat Arab ni bunuh orang, menipu, makan rasuah, bunuh anak yatim, makan harta anak yatim. Sebab tu Rasulullah tak boleh. Mula-mula Rasulullah tak boleh terus terang-terang. Kan? Faham tak? Tak boleh Rasulullah dapat je wahyu daripada malaikat, terus kata, oh wahai penduduk Arab, hari ni aku nak bagi tahu, aku agama Islam. Orang semua wajib masuk agama Islam. Boleh tak Rasulullah cakap itu? Tak boleh. Kalau Rasulullah cakap itu, kena bunuh dah nanti. Kan? So Rasulullah buat, dia ada strategi dia. Dia dakwah secara senyap-senyap dulu. Okay? Lepas tu dah kuat, orang Islam menamai, barulah dia buat dakwah secara rahsia. Kita tengok. Pusat pengajian dan penyebaran agama Islam waktu tu kat mana? Dekat Darul Arqam. Dekat rumah Arqam bin Abi Arqam. Ataupun kita senang nak ingat rumah Darul Arqam. Darul Arqam ni apa? Darul Arqam ni adalah rumah sahabat Nabi. Rumah sahabat Nabi. Dakwah secara rahsia dilakukan selama berapa tahun? Selama 3 tahun. Baik. Ni dia. Ni nama-nama sahabat. Okay, nama-nama sahabat yang peluk Islam. Okay, melalui Abu Bakar As-Siddiq. Okay, Uthman Affan, okay, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair Al-Awwam, Talha bin Ubaidillah, Abdul Rahman bin Auf, Abu Ubaidah Jarrah. Okay, ni nama-nama nama-nama sahabat yang peluk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq. Kamu ingat tak tadi? Ni Abu Bakar As-Siddiq, ingat tak? Dia lelaki pertama kan? Dia lelaki pertama yang peluk Islam. So, bila dia masuk Islam lagi, dia pergi tarik lagi ramai lagi peluk Islam. Nampak? Dahsyat dah dia. Okay? Abu Bakar As-Siddiq tadi dah masuk Islam. Dia tarik lagi 6 orang ni masuk Islam. Dan 6 orang ni bukan orang biasa. Dan 6 orang ni bukan orang biasa. Uthman Affan ni antara hartawan, jutawan, millionaire. Okay? Uthman Affan. Abdul Rahman Auf ni pun antara jutawan dulu. Okay? Abdul Rahman. Dia pun jutawan, dia pun bukan jutawan macam sekarang tau. Sekarang ni tak kaya. Mereka ada 10,000, 100,000 ekor unta. Okay, duit mereka lagi lah. Mereka lagi kaya daripada orang sekarang. Okay, Abdul Rahman Auf, Uthman Affan ni semua orang kaya ni. Okay, Sa'ad bin Abi Waqqas, ini panglima perang. Okay, orang hebat perang ni. Okay, pedang dia pun dahsyat. So, bukan orang biasa-biasa. Ada apa ni? Bukan orang bisya-bisya lah. Semua orang luar biasa. Baik. Lepas tu apa lagi? Lepas tu ini ayat Al-Quran yang menyuruh Rasulullah SAW ubah dakwah secara rahsia kepada dakwah secara terbuka. Setelah berdakwah secara rahsia selama 3 tahun, Allah memerintahkan Rasulullah menyampaikan dakwah secara terbuka. Berdasarkan firman, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikanlah secara berterus terang apa yang telah diperintahkan kepadamu dan janganlah engkau menghiraukan bantahan dan tentangan kaum kafir. Ayat ni turun, ayat ni turun daripada Rasulullah, terus Rasulullah bagi tahu dekat sahabat, kita kena buat dakwah secara terbuka. Kita kena bagi tahulah dekat orang. Ni dia. Dakwah secara terbuka pertama kalinya adalah di Bukit Safa. Mula-mula tu Bukit Safa tu maksudnya Rasulullah naik atas bukit tu. Rasulullah naik atas bukit tu, Rasulullah buat pengumuman. Rasulullah buat apa? Rasulullah buat pengumuman. Kata, wahai penduduk Mekah, aku nak bagi tahu ni. Dengar sini. Time tu ada mikrofon tak? Tak ada kan? Time tu mana ada mikrofon? Time tu mana ada handphone? Time tu mana ada WhatsApp? Kan? So, siapa yang ada waktu tu boleh dengar. Siapa yang tak ada, tak boleh dengar. Baik. Baginda Rasulullah buat pengumuman, baginda menerangkan kerasulannya dan menjelaskan segala perbuatan manusia akan dikira untuk diberi pembalasan di akhirat nanti. Bapa saudara Nabi Abu Lahab mengetuai kaumnya, mengejek dan menentang dakwah Nabi. Abu Lahab. Kan kamu ada baca kan surah, ingat tak surah? Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, kan? Ingat tak surah tu? Surah tu adalah surah pasal Abu Lahab. Ni Abu Lahab ni. Abu Lahab ni bapa saudara Nabi. Tapi bapa saudara Nabi dia tak sokong pun Nabi. Malah dia ngejek lagi. Dia tentang lagi. Rasulullah tetap teruskan dakwah
Kerana Nabi faham kaumnya masih lagi berpegang dengan kepercayaan dan adat masyarakat Arab jahiliah. Maksudnya Rasulullah terus sampaikan. Walaupun ada orang ejek, walaupun ada orang kutuk. Okey, apa lagi? Okey, ini nak tunjukkan gambar. Bukit Sofa tu dekat mana? Bukit Sofa tu dekat Masjidil Haram. Okey, dekat je dengan Kaabah. Nampak ni? Ni apa ni? Kaabah kan? Ni dekat Bukit Sofa ni. Tinggi sikit. Tak adalah tinggi sangat. Okey. Ini Sofa, ni Marwah. Kalau orang pergi haji, dia ada berlari-lari anak. Okey, antara Sofa dan Marwah. Ini panjang ni. Ni kat Masjidil Haram lah ni. Okey. Ni kita tengok lebih dekat lagi. Ni. Ini adalah gambar Bukit Sofa. Gambar Bukit Sofa. So kat dekat sinilah Nabi Muhammad SAW berdiri. Okey, ni Muhammad berdiri, dia sampaikan kepada wahai penduduk Mekah. Hari ni aku telah dilantik menjadi Rasul. Okey, aku ingin mengingatkan kamu semua bahawa di akhir zaman nanti, okey, kita akan diberi balasan syurga dan neraka. Nabi Muhammad berdiri kat sini, dia bagi tahu dekat penduduk Mekah. Cuma waktu tu mana ada benda ni? Okey, mana ada masjid ni? Okey. Waktu tu masjid tu kecil je. Ataupun masjid tak ada ni, dulu ada Kaabah ni je. Yang ni masjid ni pun tak ada. Kan zaman dulu. Bukit ni mungkin tinggi lagi kot. Okey. Baik. Ni gambar Bukit Sofa. Ini gambar Bukit Sofa lah. Perjalanan orang nak pergi Bukit Sofa tu. Ni zaman sekarang lah. Dah ada masjid, dah ada aircon kan. Okey. So itu antara Sofa dan Marwah. Baik.